Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا أحسن تأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Dengar jelas tak? Jelas. Okay. Alhamdulillah dapat kita bertemu untuk sesi yang kenapa saya tak ingat lah. Rasanya dah masuk dekat 10 sesi dah kot. So minggu ni kita masuk bab yang last sekali dalam bab pemahaman. Yang mula-mula dulu kita kata faraid ini terbagi kepada dua. Bab yang pertama bab pemahaman. Yang kedua atau fiqh, kita panggil fiqh. Kemudian yang kedua bab al-hisab, iaitu pengiraan. So bab pemahaman sampai ke penghujung dah kita. Yang last sekali bab al-hajbu ataupun hijab. Maksud dia penghalangan. Minggu lepas kita belajar tentang asabah, waris asabah. Minggu sebelum tu kita belajar tentang waris fardu. So dia macam 3 serangkai. Ahli waris fardu, ahli waris asabah dengan hijab. So kalau kita nak tentukan waris dapat berapa bahagian dia, kita tak memadai kalau kita belajar, tahu ahli waris fardu dapat berapa. Tahu dapat 1/2, dapat 2/3, tak cukup lagi. Kena tahu waris asabah. Okey. Kemudian kalau kita dah tahu dah ahli waris fardu dapat berapa, bahagian dia 1/2 atau 2/3 dan seterusnya. Kita dah tahu dah waris asabah 3 kategori kan, asabah bin nafs, asabah bil ghair, asabah ma'al ghair. Tak cukup lagi. Last sekali kena tahu al-hajbu, hijab. Cukup 3 ni, barulah kita macam ada sempurna lah kata ilmu untuk kita tentukan waris sekian-sekian ni dapat berapa. So kita masuk bab yang terakhir, al-hajbu. So dia ikut turutan. Mula-mula kena tahu fardu dulu. Lepas dah tahu fardu, kita tahu asabah. Lepas dah tahu asabah, kena tahu dia punya hijab, halangan. Okay, bismillah. So al-hajbu ni dimaksud dia hijab lah, dia maksudnya penghalang. Bahasa Arab dipanggil al-hajbu. So dia ada 2 jenis. Yang pertama hijab kerana sifat, hajbul awsaf. Yang kedua hijab kerana individu, hajbul ashkhas. Ashkhas daripada perkataan syakhsun, yang individu lah. Awsaf daripada perkataan sifat. So apa dia hajbu al-awsaf, hijab kerana sifat. Yang ni menghalang seseorang ahli waris daripada mewarisi pusaka. Kerana dia ada sifat yang menyebabkan dia dihalang daripada menerima pusaka. So apa dia sifat yang menyebabkan dia dihalang daripada menerima pusaka? Kita dah belajar dalam halangan mewarisi, mawani'ul irthi. Yang dulu kita belajar rukun, syarat, larangan, halangan dan sebab. So dalam halangan tu ingat tak apa dia yang menghalang seorang daripada mewarisi? Maknanya dia diharamkan daripada mewarisi disebabkan perbuatan yang dibuat tu. Yang pertama membunuh. Yang kedua berlainan agama. Maknanya si mati tu Islam, dia ni ahli waris ni dia kafir. Yang ketiga hamba. Maknanya si mati ni hamba, ahli waris dia merdeka. So tu 3 halangan. Maknanya tu 3 sifat. Maknanya seorang ahli waris yang terhalang daripada mewarisi kerana 3 sifat tadi, salah satu daripada 3 sifat tadi, maka kita kata dia terhalang secara sifat. Hajbul awsaf. Dia terhijab kerana sifat dia, kerana pada diri dia tu ada sifat tu. Maknanya dia membunuh ataupun dia berlainan agama ataupun dia hamba. Itu maksud dia. Okey, yang kedua, hijab kerana individu. Hajbul ashkhas. Apa dia hajbul ashkhas? Ini menghalang seseorang ahli waris daripada menerima pusaka. Sama ada halang tu secara sebahagian.
Maknanya dihalang sebahagian saja. Maknanya orang yang dihalang tu boleh dapat, cuma dapat separuh je lah. Dapat kurang lah. Ataupun sepenuhnya, secara total. Maknanya halang tu memang halang terus. Tak dapat langsung apa-apa. Kerana kewujudan ahli waris lain. Ahli waris lain. Maknanya ni halangan yang disebabkan oleh ada ahli waris lain. Yang lebih dekat dengan si mati. Kan kita sebut hierarki dalam warisan ni, dia banyak main berkisar tentang siapa yang lebih dekat dengan si mati. So ni hajbul ashkhas. Maknanya orang yang lebih dekat tu dia akan halang orang yang lebih jauh. Maknanya dia dihijab kerana individu. Tadi dihijab kerana sifat. 3 sifat yang kita sebut. Yang kedua ni hijab kerana individu. Okay. So yang kita nak bahas dalam hijab ni, banyaknya adalah tentang hijab kerana individu ni. Sebab hijab kerana sifat kita dah sebut dah dalam halangan mewarisi tu kan. 3 sifat tu, kita dah belajar yang tu. Dan kita nak fokus adalah hijab kerana individu ni. Hajbul ashkhas. Okay, so hajbul ashkhas dia terbahagi kepada 2 pula. Yang pertama hijab nuqsan. Hajbu an-nuqsan kalau dalam bahasa Arab. Nuqsan ni maksud dia separuh. Naqs. Naqsun ni dia macam mengurangkan. Sebahagian maksud dia. So hijab nuqsan dia mengurangkan bahagian sebanyak separuh. Dia menghalang sebahagian. Okay, maknanya mengurangkan bahagian harta pusaka yang diterima oleh ahli waris. Ini seorang individu tu, kerana dia wujud, maka ahli waris lain dapat separuh. Misalnya ahli waris tu patutnya dapat 1/2, katakan. Tapi sebab ada wujud seorang individu ni, maka ahli waris tu dapat separuh. Yang ini 1/4. Sama lah, macam 1/4, patutnya dapat 1/4. Tapi sebab ada individu ni, dia dapat 1/8. Ataupun dia patut dapat fardu. Tapi sebab ada individu ni, dia dapat asabah. Nampak tak? So itu semua termasuk dalam hajbu an-nuqsan. Ataupun bahagian tu, katakan macam isteri kan. Isteri dapat 1/4 ataupun 1/8. Katakan isteri dapat 1/4. Tapi isteri tu ada 4 orang. Maka dia orang kena sharing. Maka kita kata tu hajbu juga. Kalau seorang je, isteri, maka seorang tu akan dapat banyak kan. 1/4 tu untuk dia seorang katakan. Tapi kalau ada orang lain, ada isteri lain, ada 4 orang katakan. Ataupun ada 2 orang, 3 orang, ada ramai lah. Maka dia orang kena sharing. Maka bila mana sharing tu, dia jadi kurang separuh lah setiap seorang tu dapat. Maka kita kata tu pun hijab nuqsan juga. Termasuk dalam hijab nuqsan. Okay. Kemudian yang kedua, hijab hirman. Ataupun dalam bahasa Arab dia, hajbul hirman. Dia ada nama lain dia, hajbu al-kulli. Kulli ni maksud dia menyeluruh. Sama je lah istilah dia. Hijab hirman. Yakni menghalang secara total, sepenuhnya. Menghalang ahli waris daripada menerima harta pusaka sepenuhnya. So katakan patutnya ahli waris tu dapat 1/2 sepatutnya. Tapi sebab wujud ahli waris lain, maka ahli waris tu tak dapat apa-apa. Langsung tak dapat. Itu maksud dia hijab hirman. Okay, kita tengok kat contoh. Katakan si mati dia meninggalkan suami, kan? So suami dapat, ingat bahagian suami, 1/2 ataupun 1/4. 1/2 kalau tak ada waris ke bawah. So dalam kes ni tak ada waris ke bawah. So suami dapat 1/2. Okey. Katakan si mati meninggalkan suami dan anak perempuan. So anak perempuan dapat berapa? Dia seorang kan? Anak perempuan dapat 1/2. Ingat. Sebab dia berseorangan. So suami dapat lagi tak 1/2 tadi? Tak dapat lah. Sebab dia bukan tak dapat 1/2. Dia dikurangkan bahagian dia. Sebab wujudnya anak perempuan. Kan? Suami kalau ada waris ke bawah, dia dapat 1/4. Kalau tak ada waris ke bawah, dia dapat 1/2. Maka dia dikurangkan sebahagian. Jadilah 1/4. Sebab kewujudan anak perempuan. Nampak tak? Ni hajbu nuqsan. Hijab nuqsan. Maknanya mengurangkan separuh. Suami tu masih dapat, cuma dapat kuranglah, dapat sebahagian. Okey. Tengok contoh lain. Katakan si mati meninggalkan seorang isteri dan seorang ibu. Okey. So isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/4 sebab tak ada waris ke bawah kan? Ibu dapat 1/3 sebab tak ada waris ke bawah. Okey, katakan lagi seorang ada. Ada saudara seibu sebapa perempuan, 2 orang. Maka dalam kes ni, saudara seibu sebapa perempuan ni dapat 2/3 kan sebab dia orang ramai. So adakah ibu masih kekal bahagian dia 1/3? Tak, dia dikurangkan. Ingat, ibu dia akan dapat 1/6. 1/3 kalau tak ada waris ke bawah. Ingat, dalam kes ni tak ada waris ke bawah. Dan tak ada saudara melebihi seorang. Maknanya saudara ramai. So dalam kes ni nampak tak saudara ramai. So ibu dikurangkanlah bahagian dia.
Sebab si mati ada ramai saudara. Ada 2 orang ataupun ke atas. Maka ibu patutnya dapat 1/3, tapi adanya saudara si ibu sebapa perempuan ni ada 2 orang. Maka ibu dikurangkan sebahagian. Jadilah 1/6. So, itu maksud dia hajbu an-nuqsan. Hijab nuqsan. Dia menghalang sebahagian. Okey, kita tengok kat contoh hijab hirman pula. Hijab hirman contoh kes, si mati meninggalkan seorang datuk. Okey, datuk bahagian dia asabah kan, kalau dia berseorangan, dia tak ada waris lain, si mati tak ada waris lain. Dan datuk dia bahagian semacam ayah kan, 1/6, 1/6 tambah asabah dan asabah saja. Asabah saja ni kalau tak ada, waris ke bawah kan. Tak ada waris ke bawah, dia akan dapat asabah. Asabah bin nas. Okey, so datuk dapat asabah bin nas. Katakan si mati meninggalkan datuk dan bapa. Meninggalkan datuk dan bapa. So bapa dapat asabah. So datuk dapat apa? Datuk tak dapat apa-apa. Datuk terhalang sepenuhnya daripada menerima pusaka sebab si mati ada bapa. Nampak tak? Si mati, bapa, datuk. Datuk tak dapat apa-apa sebab bapa tu disekat. Bapa lebih dekat dengan si mati. Dan ingat kita kata asabah hanya satu golongan saja boleh dapat. Yang ni bapa lah. So datuk terhalang secara total. Kita panggil hijab hirman. Hajbul hirman. Menghalang sepenuhnya. Kita tengok contoh satu lagi. Si mati meninggalkan cucu perempuan. 2 orang. Okay. So cucu perempuan 2 orang dapat 2/3 kan. Jadi ramai dengan syarat. Si mati tak ada anak lelaki. Tak ada anak perempuan. Tak ada cucu lelaki. Dia akan dapat 2/3. Okay. Katakan si mati meninggalkan cucu perempuan 2 orang ni dengan anak lelaki. Anak lelaki dapat apa bahagian dia? Anak lelaki dapat asabah. Betul. Asabah bin nafs. Cucu perempuan dapat lagi tak 2/3? Tak dapat. Sebab dia terhalang sebenarnya daripada menerima pusaka sebab ada anak lelaki ni. Maka dia tak dapat langsung. Ingat anak lelaki dia lagi dekat dengan si mati. Cucu perempuan dia anak kepada ni. Kira dia anak kepada anak lelaki ni lah. Cucu perempuan ni. Maka ayah dia dapat, dia takkan dapat. Dia terhalang secara sepenuhnya. Kita panggil hijab hirman. Okay. So settle. Clear setakat ni? Ke laju sangat? Clear Okay. So, yang kita nak fokus dalam bab hijab ni adalah hijab hirman. Hijab nuksan tu kita dah belajar lah sebenarnya dalam ahli waris fardu. Sebab kita dah, bila mana kita sebut bahagian tu, dia sekali dengan hijab nuksan dah. Macam ibu 1/3 dengan 1/6. Nampak 1/3 tu bahagian full dia sepatutnya. 1/6 tu bahagian dia kalau separuh. Tu kita nak fokus kat hijab hirman. Yang menghalang sepenuhnya ni. Okay. So, kita start dengan bapa. Kita start daripada atas. So, bapa. Bapa dia halang siapa dia? Kita nak tahu yang tu. So, bapa dia halang siapa dia? So, dia halang atas dia. Atas dia, datuk dengan nenek. Dia halang dulu. Datuk dengan nenek. Nenek belah ibu dia tak halang. Nenek belah ibu dia tak halang. Yang dia halangnya hanya atas dia. Datuk, mak dengan ayah dia lah. Datuk dengan nenek kepada si mati. Itu yang pertama. 2 orang yang pertama. Kemudian dia halang seluruh golongan saudara. Maknanya bila mana wujudnya bapa dalam satu kes tu, katakan si mati meninggalkan bapa dan saudara si ibu sebapa perempuan katakan. Automatik kita pangkas tu saudara si ibu bapa perempuan. Dia takkan dapat apa-apa. Sebab adanya bapa terus terhalang terus. Tak kira lah. Semua jenis saudara, bapa halang. Dan anak dia, anak lelaki dia. Maknanya semua golongan saudara ni, termasuk dengan anak dia, terhalang dengan bapa. Dan golongan pakcik dan anak dia, kesemua. Golongan umumah, kita sebut kan. Dalam asabah, umumah. Saudara, ukhuwah. Anak dia banul ukhuwah. Maka bapa dia halang semua ni. Apa tak? Bapa dia macam antara waris yang kuat lah. Ramai orang dia halang. So bila ada wujudnya bapa dan wujudnya waris yang terhalang ni, maka waris terhalang ni dia takkan dapat apa-apa. Langsung tak dapat. Yang kita sebut kat sini ni langsung tak dapat apa-apa. Faham tak? Menghalang sepenuhnya. Hijab hirman. Separuh pun tak dapat. Memang langsung tak dapat apa-apa. Dia tak ada chance lah. Yang wujudnya bapa, waris lain ni tolak tepi lalu. Waris yang kena pangkah ni. Tak payah kita nak kira dah bahagian dia. Okay, itu bapa. Okay. Dia halang total 2, 4, 6, 8, 10, 14 orang. Ramai jugalah. Okay. Seterusnya, ibu pula. Okay, ibu dia halang siapa? Ibu tak halang ramai sangat. Dia perempuan dia tak kuat sangat dia halang. So ibu dia halang, siapa dia? Atas dia. Nenek lah. So nenek belah ibu dia terhalang oleh ibu. Bapa tadi dia tak halang nenek ni. Nenek belah ibu ni, ibu yang halang. Dan ibu turut halang nenek belah bapa juga.
Nampak? Dua-dua nenek ni dia halang. Ibu. So ibu dia halang 2 orang saja. Dua-dua nenek. Nenek belah ibu, mak dia sendiri dan nenek belah bapa. Nenek belah bapa ni kira mentua dia kan. Okey. Mak mentua dia. Okey. So ibu dia halang 2 orang saja. Tu ibu. Okey, kemudian naik atas lagi pergi kat datuk. So datuk dia halang siapa dia? Datuk dia halang atas dia lah. Atas dia moyang lelaki dengan moyang perempuan. Pada si mati. Yang ni ayah dan mak pada datuk ni lah. Dia nampak tak? Dia sama je dengan bapak. Datuk dia halang yang atas dia. So sistem dia macam tu. Yang lebih dekat dengan si mati, dia akan menghalang yang lebih jauh. So dia halang moyang lelaki dengan moyang perempuan. Kemudian dia halang siapa dia? Saudara seibu. Kemudian dia halang tak saudara seibu sebapa yang sebapa tak halang. Ingat tak kita belajar dalam asabah. Datuk dengan saudara seibu sebapa dan saudara sebapa dia orang satu level. Maka datuk dia tak halang. Dia orang satu level. Bila mana wujudnya dua-dua, datuk dengan saudara ni, dua-dua akan dapat. Datuk dapat, saudara pun akan dapat. Saudara seibu je tak dapat. Saudara seibu ni memang bapa halang. Okey. Diorang mute saya. Okey. Dengar kan? Okey. So ingat, datuk dia halang saudara seibu saja. Ibu sebapa dengan sebapa dia tak halang. Sebab dia orang sama level. Tu mazhab kita lah dan mazhab jumhur. Mazhab Syafi'i, Hambali dengan Maliki. Adapun mazhab Hanafi, dia kata datuk halang. Kita halang mazhab kan? Kita ikut Syafi'i je. Okey, siapa dia lagi datuk halang? Anak kepada saudara. Anak saudara ni dia tak sama level dengan saudara ni. Dia level dia rendah. So berdatuk halang dia. Datuk tak halang saudara ni sahaja. So datuk halang anak dia, anak kepada saudara si sebapa lelaki ni dan anak kepada saudara sebapa lelaki, anak lelaki ni. Dan datuk halang seluruh golongan umum lah, pakcik dengan anak dia. Okey, tu datuk. Dia beza sikit dengan ayah. Okey, so ada 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Kemudian kita pergi dekat anak lelaki. Okey. So anak lelaki antara waris yang kuat juga, dia halang siapa dia? Bawah dia. Nampak tak? Sama macam bapak tadi. Bapak halang atas dia, datuk dengan nenek. Anak lelaki halang bawah dia lah. Anak dia sendiri. Dia halang anak dia sendiri. Iaitu cucu lelaki dan cucu perempuan kepada si mati. Kemudian dia halang saudara. Semua saudara. Nampak? Sama dengan bapak. Bapak dengan anak lelaki, kekuatan dia sama. Lebih kurang. Cuma anak lelaki dia kuat lagi daripada bapak kalau wujud dua-dua tu. Okay, so terhalang semua saudara dan anak dia. Anak saudara dan seluruh golongan pakcik. So nampak? Ramai juga dia halang. Okay, lepas tu lepas anak lelaki, anak perempuan pula. Anak perempuan dia tak ramai mana dia halang. Anak perempuan dia halang saudara seibu. Nampak saudara seibu ni memang semua kena halang. Saudara seibu. Dia tidak sekuat saudara seibu sebapa dengan saudara sebapa. Saudara seibu. So dia dihalang. Kalau ada anak perempuan. Okay. So anak perempuan kalau ada 2 orang. Tadi seorang ke ramai ke, dia akan halang saudara seibu. So kalau dia 2 orang, dia akan halang saudara seibu dengan cucu perempuan. Tambah sikit. Okay. So anak perempuan, dia akan menghalang saudara seibu. Kalau dia seorang ataupun ramai, memang dia akan halang saudara seibu. Tapi kalau dia ramai, tambah lagi seorang dia halang. Dia halang siapa dia? Cucu perempuan. Dia cucu perempuan. Tapi ada pengecualian. Cucu perempuan sekiranya dia jadi asabah bil ghair. Kan? Katakan si mati meninggalkan anak perempuan. 2 orang kan? 2 orang ramai lah. Kemudian tinggalkan cucu perempuan. Anak perempuan 2 orang dengan cucu perempuan. Maka cucu perempuan takkan dapat lah kan? Sebab dia terhalang dengan anak perempuan. Tapi kalau ada cucu lelaki, maknanya adik-beradik cucu perempuan tu, maka dia orang jadi asabah bil ghair. Maka cucu perempuan boleh dapat balik. Maknanya dia tak terhalang. Kita dah belajar dah dalam bab asabah bil ghair. Kan? Sesi lepas. Kita panggil apa ni? Qarib mubarak. Orang yang ni menolong cucu perempuan ni dapat harta. Pada asalnya dia tak boleh dapat. Tapi sebab wujudnya ada je pasangan dia, yang ni cucu lelaki, maka cucu lelaki tu assist dia. Menolong dia dapat juga harta. Nampak tak? Ataupun cicit lelaki. Maka ke dalam keadaan ni, pengecualian ni, kalau dia jadi asabah bil ghair,
maka dia tidak lagi dihalang oleh anak perempuan. Tapi pada asalnya dia dihalang oleh anak perempuan kalau ramai. Ingat kalau ramai. Kalau anak perempuan tu 2 orang atau ke atas. Kalau anak perempuan tu seorang, dia tak halang lagi cucu perempuan. Okey, tu anak perempuan. Kemudian cucu lelaki. Okey, cucu lelaki dia halang bawah dia lah, cicit lelaki dengan cicit perempuan. Kemudian dia halang saudara semuanya. Nampak tak? Waris ke bawah lelaki, dia halang semua golongan saudara. Total. Dia menghalang memang tak dapat langsung. Wujudnya dia, waris ke bawah lelaki ni memang saudara tak ada chance nak dapat. Kemudian anak dia, anak saudara itulah. Dan seluruh golongan pakcik. Nampak tak? So golongan pakcik ni golongan yang paling last kali. Golongan paling lemah lah. Golongan pakcik ni. Pakcik dengan anak dia. So memang kalau wujudnya waris-waris ni, dekat ni memang payah lah nak dapat. Lepas kita kata, Faraid ni, ahli waris memang 25 orang. Tapi, tidaklah semua tu dapat. Yang dapat tu beberapa orang saja. Okey. Okey, itu cucu lelaki. Kemudian, apa dia pula okey, kita pergi kat saudara. Saudara si ibu sebapa lelaki. Settle dah waris ke bawah. Kemudian kita pergi kat saudara. Okey, saudara si ibu sebapa lelaki, dia menghalang saudara sebapa. Dua-dua dia halang. Sebapa perempuan, sebapa lelaki. Apa tak? Wujudnya dia, maka saudara sebapa tak ada chance nak dapat. Takkan dapat apa-apa. Okay. Kemudian anak dia sendiri dia halang dan anak lelaki saudara sebapa lelaki pun sama juga. Kemudian dia halang siapa lagi? Pakcik. So nampak tak? Memang ikut kekuatan je sebenarnya. Tadi anak lelaki dia halang semua ni. Kemudian kita pergi dekat saudara, dia halang yang ni pula. Adapun saudara seibu, dia tidak dihalang oleh ni. Saudara seibu sebapa dengan saudara sebapa. Saudara seibu ni dia dihalang oleh sama ada bapa ni ataupun anak ni. Anak lelaki. Ataupun anak perempuan kan. Dia dihalang oleh yang tu. Adapun dengan sama saudara, dia orang tak dihalang. Okay, ni saudara seibu sebapa lelaki. Okay, kemudian saudara sebapa lelaki. Dia halang bawah dia. Dan dia halang seluruh golongan pakcik. Okay, kita cepat sikit. Kemudian anak lelaki. Nampak sama je sebenarnya. Dia akan halang anak lelaki saudara sebapa lelaki. Dan dia akan halangkan golongan pakcik. Ni ikut ranking dia dah ni. Kemudian pergi dekat anak lelaki saudara sebapa lelaki. Dia akan halang seluruh golongan pakcik. Dan anak dia. Okay. Kemudian kita pergi dekat saudara seibu sebapa. Kita ni naik semula. Saudara seibu sebapa perempuan. Sebenarnya dia orang boleh juga menghalang. Okay, so dia orang menghalang sekiranya dia orang dalam keadaan ramai. Keadaan pertama, dia orang ramai. 2 orang ataupun ke atas. So siapa dia yang dia orang halang? Dia orang akan halang saudara sebapa perempuan. Sama macam keadaan anak perempuan dengan cucu perempuan. Dan anak perempuan kalau dia ramai, dia akan halang cucu perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan, kalau dia ramai, dia akan halang saudara sebapa perempuan. Itu keadaan pertama. Okay, so kalau saudara seibu sebapa perempuan tu kalau dia ramai, maka kita boleh pangkal dah saudara sebapa perempuan. Okay, itu keadaan pertama. Keadaan kedua, saudara seibu sebapa perempuan, tak kira lah dia ramai ke dia seorang ke, dalam keadaan dia asabah ma'al ghair. Kita belajar dah asabah ma'al ghair. Ma'al ghair ni, saudara seibu sebapa perempuan, ataupun saudara sebapa perempuan, dia dapat asabah bersama, sebenarnya kerana kewujudan anak perempuan ataupun cucu perempuan. Kita kata waris ke bawah perempuan. Waris ke bawah perempuan ni, anak perempuan dengan cucu perempuan, dia orang dapat fardu. Tapi saudara ni, saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa perempuan ni, dia orang dapat asabah. Maknanya anak perempuan dengan cucu perempuan ni, dia tolong saudara seibu sebapa perempuan ni dapat asabah. Sebab kalau dia orang tak ada, mungkin dapat bahagian lain lah. Tapi sebab adanya dia orang ni, saudara seibu sebapa perempuan ni dapat asabah. Maka dalam keadaan ni, dia menghalang saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa total dia halang semua ni. Dan dia halang anak dia sekali. Anak lelaki saudara seibu sebapa lelaki, anak lelaki saudara sebapa lelaki dan seluruh golongan pakcik. So nampak tak? Dia jadi kuat. Saudara seibu sebapa perempuan, di mana dia jadi asabah, dia halang asabah yang lain. Ni waris asabah ni. Nampak tak? Ingat kita sebut asabah hanya satu golongan saja boleh dapat. Maknanya bila mana saudara seibu sebapa perempuan dia dapat asabah, maka hak lain tak boleh dapat dah lah.
Sebab tu dia gugur terus. Okey. So saudara seibu sebapa perempuan, dia menghalang sepenuhnya. Kalau dia ramai, dia halang saudara sebapa perempuan. Kalau dia jadi asabah ma'al ghair, dia halang, ni golongan ni. Saudara sebapa, anak lelaki, saudara, kemudian pakcik, golongan pakcik semua. Dan ada juga pengecualian, macam cucu perempuan tadi kan. Kita sebut qarib mubarak. Sekiranya saudara sebapa perempuan, ni, yang dihalang ni, dia jadi asabah bil ghair bersama saudara sebapa lelaki. Maka saudara sebapa perempuan ni tidak lagi dihalang oleh SIBP ni. Maknanya saudara sebapa perempuan ni bila mana ada SBL, pasangan dia, maka dia jadi asabah bil ghair. Maka dia boleh dapat asabah dalam keadaan tu. So dia tidak dihalang sepenuhnya. Dia pengecualian. Sama juga macam cucu perempuan tadi. Okey. Contoh kes, katakan, si mati meninggalkan anak perempuan 2 orang. Saudara si ibu sebapa perempuan 2 orang. Dan saudara sebapa lelaki. Okey, so 2 orang anak perempuan dapat 2/3 sebab dia ramai kan. So saudara si ibu sebapa perempuan dapat apa? Dia orang akan dapat asabah ma'al ghair. Sebab ada ni. Nampak tak anak-anak perempuan ni? So dia orang dapat asabah sebab ada anak perempuan ni. Okey, saudara sebapa lelaki ni, pada asalnya dia asabah bin nafs kan. Tapi sebabnya SIBP ni, dia jadi asabah dah sebab ada anak perempuan, maka dia terhalang. Tak dapat apa-apa langsung. Nampak tak? SIBP yang menjadi asabah ma'al ghair kerana kewujudan AP, anak perempuan lelaki ni, dia jadi penghalang sepenuhnya kepada saudara sebapa lelaki. Maka tak dapat apa-apa lah saudara sebapa lelaki ni. Okay. So saudara seibu sebapa perempuan ni, nampak tak? Dia lagi kuat. Dia kuat bila mana jadi asabah ma'al ghair. Dia ada kekuatan tersendiri bila mana dia jadi asabah ma'al ghair. Okay. Okay. Lepas tu saudara sebapa perempuan pun ada juga kekuatan tersendiri kalau dia jadi asabah ma'al ghair. Sama juga. Cuma dia halang, ni ialah anak lelaki ni. Kemudian dia halang semua golongan pakcik. Dia halang kurang sikit lah nak banding dengan saudara seibu sebapa perempuan tadi. Okay. So kaedah, mana-mana golongan saudara yang dalam keadaan asabah. Tak kira lah dia asabah bin nafs ke, asabah bil ghair ke, asabah ma'al ghair ke. Dia akan menghalang sepenuhnya golongan anak saudara dan golongan bapa saudara. So golongan saudara ni yang jadi asabah, dia orang lah yang akan dapat asabah tu. Memang anak lelaki dan pakcik ni takkan dapat apa-apa. Okey. Tinggal lagi baris pakcik lah. Pakcik ni seibu sebapa akan halang bapa saudara sebapa dan anak dia. Dan anak bapa saudara sebapa ni. Okey. Kemudian bapa saudara sebapa dia akan halang 2 orang ni. Kemudian last sekali, anak lelaki bapa saudara seibu sebapa dia akan halang anak lelaki bapa saudara sebapa. Itu saja. Untuk ni kita pergi seorang-seorang kan. Tu je lah. Waris. Dia punya kekuatan. Dia mu'tid dengan mu'tikah ni, dia tak terlibat lah. Kita tengok hierarki dalam, orang kata dari sudut keluarga saja. Sebab mu'tid dengan mu'tikah ni, dia last sekali. Dia bila mana tak ada semua ni, barulah dia boleh dapat harta. So bila mana tak ada semua waris ni, baru dia dapat harta. Dia last sekali. So kita tak masukkan dia lah dalam perbahasan ni. Okay. So ada 6 ahli waris yang tidak dihalang. 6 ahli waris ni, dia takkan dihalang. Kalau wujudlah waris lain pun, dia takkan dihalang sepenuhnya. Maknanya dia akan dapat semua. Kalau dia ada, dia akan dapat. Wajib dia dapat. Contoh si mati meninggalkan, inilah 6 orang ni. Ibu, bapa, suami ataupun isteri, anak perempuan, anak lelaki. Maknanya dia orang ada, masa si mati tu meninggal dunia, dia kata dia orang wajib dapat. Anak perempuan, anak lelaki. Kalau kata anak perempuan tak akan dapat, tu maknanya tak tipulah. Bapa, ibu semua wajib dapat. Dia orang wajib dapat. Dia orang takkan terhalang dalam apa jua keadaan sekalipun. 6 orang. Sebab dia orang tak ada perantaraan. Tahu tak? Kalau cucu lelaki dia ada perantaraan iaitu anak lelaki ni. Datuk ada perantaraan iaitu bapa ni. Tapi ni anak lelaki bapa apa semua dia direct dengan si mati. So sebab tu dia orang tidak dihalang. Sama dengan suami dan isteri, dia direct dengan si mati. Maka ganda-ganda pun dia orang akan dapat juga harta. 6 orang ni. Okay. Dan dia orang lah antara waris yang kuat lah, kita kata. Sebab dia orang tidak dihalang. Okay. So ada 4 jenis ahli waris. Kita buat lepas kita dah selesai, kita nampak
ada rumusan dia adalah yang pertama, ada waris yang boleh menghalang dan tidak boleh dihalang, iaitu bapa dan ibu, anak lelaki dan anak perempuan. Maknanya diorang ni boleh menghalang, memang diorang halang orang lain. Dalam masa sama diorang tidak boleh dihalang. Tak ada waris yang boleh halang diorang daripada gugur sepenuhnya. Maknanya diorang akan dapat juga bahagian. Kadang-kadang pun diorang akan dapat juga. Okay. Yang kedua, waris yang boleh dihalang tapi tidak boleh menghalang. Maknanya waris ni orang boleh halang dia, tapi dia tak ada kuasa nak halang orang. Iaitu saudara seibu. Saudara seibu perempuan, saudara seibu lelaki, dia orang kena halang semua. Tapi dia orang nak halang orang, tak ada. Dia orang tak ada kuasa. Maknanya dia orang lemah lah. Dia orang tak ada kuasa. Orang boleh halang dia orang tak boleh halang. Itu maksud dia, boleh dihalang tapi tidak boleh menghalang. Okay, yang ketiga, waris yang tidak boleh menghalang dan tidak boleh dihalang. Maknanya dia tak boleh halang orang lain dan dia sendiri pun orang tak boleh halang dia. Iaitu suami dan isteri lah. Suami dan isteri dia tak ada kaitan dengan orang waris-waris lain. Memang orang tak boleh halang dia pun tak kacau orang. Maknanya dia tak kacau orang tak kacau dia. Macam tu. Suami dan isteri. Maknanya dia tidak menjejaskan bahagian orang lain. Okay. Dan yang keempat, boleh menghalang dan boleh juga dihalang. Iaitu baki ahli waris lah. Selain pada waris yang kita sebut ni. Maknanya waris selain pada ni, dia orang boleh menghalang dan dia orang juga boleh dihalang. Okay. Okay, kita dah selesai hijab hilman. Kita masuk sikit hijab kerana sifat. Kita bagi contoh kes. Yang kita sebut tadi hijab kerana sifat iaitu sifat, 3 sifat tu. Yang ni membunuh, berlainan agama dan penghambaan. Okay. Contoh, katakan si mati meninggalkan anak lelaki, seorang isteri dan ibu. Okay, katakan anak lelaki ni, dia bunuh bapa dia, bunuh si mati kan. Dia bunuh si mati. Maka dia tak boleh dapat lah. Dia disifatkan dengan pembunuhan. Maka dia jadi hijab kerana sifat. Maka dia tak boleh dapat. Seakan-akan dia tidak wujud. Maknanya, okay. Kita tengok contoh. Okay, so ibu isteri anak lelaki tadi kan. Okay, so ibu dapat 1/6 sebab ada anak lelaki. Kan, kita pada asalnya macam tu. Ibu dapat 1/6 sebab ada waris ke bawah. Siapa dia waris ke bawah iaitu anak lelaki ni. Isteri dapat 1/8 sebab ada waris ke bawah iaitu anak lelaki. Kan, kalau ikutkan macam tu. Kan, kalau tak ada waris ke bawah, ibu akan dapat 1/3. Isteri akan dapat 1/4. Tapi sebab ada anak lelaki waris ke bawah, maka dia orang dapat separuh. Anak lelaki dia takkan dapat apa-apa sebab dia terhalang daripada mewarisi. Sebab dia bunuh. Tapi sebab dia membunuh tu, dia hijab dengan sifat, maka kita anggap dia tak ada langsung. Anggap dia tak wujud. Seakan-akan dia mati, maksudnya si mati tu meninggal dunia. Ataupun memang dia tak ada langsung atas muka bumi. Tak? Jadinya, bila mana kita anggap dia tak wujud, maka ibu dengan isteri, bahagian dia orang, tidak akan terjejas. Maka kita kata, si mati tak ada anak lelaki lah. Si mati tak ada waris ke bawah. Jadi ibu dapat berapa? 1/3. Isteri dapat 1/4. Nampak tak? Kalau kira asalnya anak lelaki ni ada. Tapi sebab dia bunuh si mati, maka dia jadi hijab kerana sifat, iaitu pembunuhan. Maka kita buang terus dia, kita anggap dia tak pernah lahir, macam tu lah. Kewujudan dia dianggap seperti tak ada langsung. Kerana dia tidak layak mewarisi dan dia tak akan mempengaruhi pembahagian pusaka. Kita anggap dia tak ada langsung. Nampak tak? Hijab kerana sifat ni. Beza dengan hijab hilman tadi. Sekalipun waris tu terhalang, tapi dia masih boleh menjejaskan lagi bahagian orang lain. Tapi hijab kerana sifat ni, kita anggap dia tak ada langsung lah. Kita anggap dia mati. Macam tu lah. Memang dia tak ada. Maka ibu dengan isteri bahagian dia dapat banyak lah. Okay. Contoh kes lagi satu kita bagi. Okay. Si mati meninggalkan bapa, nenek dan datuk. Okay. So bapa, kita katakan bapa tu dia berlainan agama. Dia orang molek-molek dia jadi Tok Qadi. Dia sign Buddha mana tahu, Sami mana. Dia pun tukar agama. Dia jadi Buddha juga. Jadi Sami. Maka kita katakan seakan-akan dia tak ada lah. Berlainan agama dengan si mati. Okay, kita tengok contoh. Okay, si mati meninggalkan, inilah bapa, datuk, nenek. So pada asalnya datuk dengan nenek takkan dapat apa-apa. Ingat tak? Sebut bapa dia menghalang datuk dengan nenek kan. Dia menghalang atas dia. So datuk dengan nenek ni terhalang terus. Tak dapat apa-apa lah. Pada asalnya macam tu. Tapi bapa terhalang juga. Sebab dia berlainan agama. Dia jadi Buddha.
Dalam masa sama, kita anggap dia tak wujud. Jadinya, datuk dengan nenek boleh dapat tak? So, boleh lah. Sebab dia tak wujud. Berapa tak wujud? Maka datuk dia dapat asabah, nenek dapat 1/6. Bahagian asal dia. Nampak tak? So, tu hijab kerana sifat. Hijab kerana sifat ni, kewujudan dia seakan-akan tidak wujud. So, kita buang dia tu. Daripada masa kita nak kira-kira tu, tengok, ni ada anak lelaki ni. Tapi anak lelaki ni dia pembunuh. Dia yang bunuh si mati. Dia yang bunuh si mati. Maka, kita buang tu dia. Kita buang tu dia. So, dia tak akan mempengaruhi apa-apa dalam pewarisan. Okey, dia tak akan menghalang orang. Walaupun pada asalnya dia ada kuasa untuk menghalang. Kan? Bapa ada kuasa untuk halang. Tapi sebab dia dihijab kerana sifat, maka hilanglah kuasa tu. Dia sendiri tak akan dapat apa-apa dan dia tak akan mempengaruhi waris lain. Okey. Setakat ni clear lah. Okey, tu sajalah bab hijab. Habislah kita punya bab pemahaman 11 bab semua. Tamatlah 11 bab hijab. Bab hijab yang last sekali. Saya kata nak buat revision tapi macam tak sempat. So, bila nak habis bab ni, dia dah kuasai, dah mahir, barulah boleh masuk bab pengiraan. Kita tak boleh jam bab pengiraan terus tanpa kita mahir bab tadi. Dan bab yang paling kena mahir, 3 bab yang last tadi. Ahli waris fardu, ahli waris asabah dan hijab. So, bila mana kita nak selesaikan satu-satu kes tu, kita akan refer kat ahli waris fardu dulu. Lepas tu kita akan tengok kat ahli waris asabah, kemudian kita akan tengok kat hijab. Sebab kadang-kadang ahli waris tu dia ada bahagian fardu dia kan. Tapi kadang-kadang dia terhalang, boleh terhalang. Tu kena kuasai tiga-tiga tu. Okay. Bab-bab yang sebelum tu, insyaAllah senang saja. Okay. So, mungkin lepas ni, kelas kita tak buat macam setiap minggu lah kot. Kita masuk bab pengiraan. Sebelum kita masuk bab pengiraan tu, kita revision lah. Kita akan revision insyaAllah. Kemudian, kita akan tadabbur surah An-Nisa ayat 11, 12 dengan 175. 175, 76? 176 aku tak ingat. 176 kot. So, kita akan tadabbur dulu. 3 ayat tu. Kita akan tengok. Kat mana apa ni? Dapat. Dari mana bahagian 1/2, 2/3 apa tu kan. So next kelas kita tadabbur surah Nisa dan kita revision lah. Kemudian insyaAllah kita buka kepada sesi soal jawab ke macam tu. Kemudian barulah kita masuk bab pengiraan. Tak kisah mana pun bab pengiraan ni. Macam bab pengiraan ni, siapa dia yang memang dia nak jadi orang kata da'i faraid, orang kata. Maka dia perlu fokus lah. Perlu kuasai pengiraan. Tapi kita memadai, kita tahu yang fiqh ni saja dah cukup dah sebenarnya. Kita tahu pemahaman ni, sebelah bab ni kita kuasai, kita mahir, sebenarnya dah memadai. Tapi untuk selesaikan satu kes tu, kita tak boleh lah sebab kena pandai juga mengira. Tapi paling kurang kita tahulah siapa dia dapat, siapa dia tak dapat. Tu yang pentingnya. Tu je lah. Pengiraan tu, siapa dia memang betul-betul nak jadi da'i faraid lah. Dia nak selesaikan diri kes keluarga dia. Bolehlah masuk lepas ni. InsyaAllah. Tapi kita tak buat secara kerat lah. Mungkin dalam 2 minggu sekali macam tu insyaAllah. Dalam 3-4 sesi macam tu habislah insyaAllah. Bab pengiraan. Pengiraan ni dia macam matematik sikit. Saya pun tak kerti juga nak mengajar sebenarnya matematik. Tapi rasanya matematik dia lagi senang lah daripada SPM tu. Dia senang je sebenarnya. Senang je. InsyaAllah. Dan kita kuasai pengiraan yang biasa tu sebenarnya banyak kes yang kita boleh selesaikan. Macam kes family kita sendiri pun insyaAllah kita boleh selesaikan. Yang kita belajar ni sebenarnya untuk prepare untuk family kita sendiri juga sebenarnya. Bila mana kita mati ni, kan, sebelum kita mati kita nak ajar faraid kepada isteri kita, anak-anak kita. Kita nak ajar tu je. Itu kita nak bagi dia faham belah bab yang kita belajar ni. Dia bagi faham. Nanti bila kita kata kat isteri kita, nanti bila abang mati, gini bahagian dia. Supaya tak balas lah. Tu je tujuan dia. Ataupun kita ajar kepada mak ayah kita kan. Nanti bila ayah mati, gini. Kita nak ajar tu je. Tujuan utama kita. Nak tahu tu supaya tak balas lah. Pengiraan tu insyaAllah kalau tak kerti pun kita akan terus kepada kan banyak jabatan harta pusaka ke apa kan. Itu banyak da'i faraid. Kita tanya ustaz-ustaz je.
Start gini berapa. Tapi yang kita nak paling utama adalah kita nak pemahaman tu lah, fiqh tu. Baru kita nampak ibu dapat macam ni. Kena ayat hak tu ke keluarga. Yang kita nak kena sampaikan, yang kita kena dakwah. Biar orang tahu. Kalau tak tahu nanti, bila mana mari kes kematian ayah kita ke, masa tu tiba-tiba, berapa ni anak lelaki dapat gini, berapa anak perempuan dapat sikit. Nampak? Dia jadi macam tu. So, tujuan utama kita, tu lah tujuan utama kita. Untuk memandaikan diri kita dan memandaikan orang sekeliling kita. Biar tahulah. Itu. Sebab ni kewajipan. Faridatan minallah. Kewajipan daripada Allah. Dan dalam ayat sebelah tu pun Allah kata yusikumullah. Allah mewasiatkan kepada kamu. Allah wasiatkan kepada kita ni, pembahagian ni. So memang patutnya kita semua kena tahulah. Sebelum kita mati. Yang pun wajib tahu. Tak boleh kita, tak apalah nanti aku mati, kes aku ni, nanti jabatan Hatu Pusaka juga yang selesaikan. Tak boleh gitu. Kita kena ajar family, kena ajar dulu family. Tak apalah, kes tu memang dia akan selesaikan, tapi kita kena bagi tahu family kita. Ini dapat banyak ni, Bapa dapat banyak ni, siapa dia yang terhalang. Kena ayat awal, kena ajar. Tu tanggungjawab lah, kefarduan. Wasiat Allah kepada kita semua. Faridatan minallah. Okay, so tu saja. Ada soalan kau? Ustaz, boleh saya tanya, Ustaz? Assalamualaikum, Yeah. Ustaz. Saya nak tanya. Assalamualaikum. Kalau yang kes seorang tu dia masuk Islam, jadi dalam hijab peranan sifat ni, datuk, nenek, bapa dia semua bukan Islam. Macam mana harta dia? Kalau dia mati? Dia orang tak boleh mewaris. Ya. Dia ahli waris dia yang berlainan agama dengan dia tu tak boleh mewarisi harta dia. Tak boleh mewarisi. Maknanya dia tak ada, kalau dia tak ada anak, tak ada apa, dia seorang-seorang je. Dia ada bapa, dia ada nenek, datuk, tapi semuanya bukan Islam. Anak tak ada. Saudara mara dia pun bukan Islam semua. Macam mana harta dia? Kita ikut turutan tu, kalau waris ada, kita ikut mazhab Syafi'i, kita akan bagi harta tu kepada Baitul Mal. Bagi kepada macam, bukan Baitul Mal ni macam kerajaan punya pusat zakat lah macam tu. Pusat zakat. Kita akan direct. Tu mazhab Syafi'i lah. Nak banding memang mazhab Syafi'i, bila mana ahli waris tak ada, harta tu memang bagi dekat pusat zakat. Kalau mazhab lain, dia kata bagi dekat selain pada ahli waris yang berhak tadi. Kan 25 orang tu, selain daripada tu. Contoh dia macam datuk tapi belah ibu. Datuk belah ibu dia bukan ahli waris yang berhak, tapi dia waris juga. Tu kita kata zawil arham. Kalau ikut mazhab lain, tak ingat mazhab Hanbali, Maliki, dia kata kita bagi yang tu kalau tak ada ahli waris yang berhak. Tadi tu kan. Tapi kalau kita ikut Syafi'i, harta yang tadi tu, dia mati sebatang kara kan. Dan keluarga dia berlainan agama dengan dia orang takkan dapat. Kita anggap dia orang tak wujud langsung. Maka harta tu direct ke pusat zakat lah, Baitul Mal. Harta dia akan pergi kat situ. Kalau ikut faraid. Baitul Mal ni dia jadi asabah macam tu. Asabah lepas waris yang lain tu. Baitul Mal ni dia termasuk ahli waris juga. Dia katakan. Tu di sisi mazhab Syafi'i ya. Okey, jelas. Ya, terima kasih Ustaz. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Mungkin lagi 2-3 minggu. Minggu depan, saya rasa kita ada. Okay. InsyaAllah sesi akan datang kita akan tadabbur surah An-Nisa. Ayat Faraid, ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir surah An-Nisa. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.